بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق Allahul Aliyul Azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah taala masih lagi menemukan kita dan Allah taala masih lagi memberikan nikmat kepada kita semua. Dalam kita kesibukan kita bekerja, di dalam kita kesibukan kita mengerjakan segala urusan dunia, Allah taala masih lagi memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Walaupun seketika, tetapi itu adalah kurniaan yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah yang mana manusia itu dihamparkan dengan majlis ilmu pada kesibukan dunia. Bukan benda yang mudah. Kadang-kadangnya Allah taala memilih kita ini di atas dasar yang mana Allah taala nak kita ni antara orang yang sentiasa ingat kepada-Nya. Bukan perkara yang mudah. Sehingga kan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, merupakan anak murid kepada Ibn Taymiyah. Dia kata bahawasanya manusia ini di dalam kesibukan harian mereka itu, yang mana pasti Allah Ta'ala pilih sekecil-kecil golongan ini untuk ditempatkan di dalam satu majlis, iaitu majlis yang mana ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pada hari ini kita dihamparkan iaitu suasana yang cukup dahsyat, di mana dunia akhir zaman Rasulullah SAW sendiri menjanjikan bahawasanya, iaitu disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Abu Azhari Al-Falmami, dinyatakan iaitu manusia dunia akhir zaman ini iaitu manusia yang mana dia mudah lupa akan asal-usul dia. Dia mudah lupa akan asal-usul dia. Bagaimana manusia ini dimulakan daripada alam roh, iaitu bagaimana peristiwa yang berlaku di dalam alam roh ini, iaitu manusia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan apa sahaja. Akan diberikan apa sahaja. Namun demikian, manusia itu perlu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku di alam roh, iaitu bagaimana manusia ini pada alam roh tadi, bila roh tadi dijadikan, Allah taala berada di hadapan kita, kita berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita berbaiat di alam roh, Allah Subhanahu wa taala campakkan kita manusia tadi iaitu di alam rahim. Alam rahim di mana kita duduk di alam rahim tadi selama 120 hari. Di dalam alam rahim tadi bagaimana proses-proses yang berlaku untuk kita timbul pula di atas muka bumi ini, iaitu dipanggil sebagai alam dunia. Bagaimana peristiwa yang berlaku di alam rahim tadi, Allah Ta'ala telah melupakan manusia tadi, iaitu akan peristiwa yang berlaku di alam roh. Sedangkan di dalam alam roh tadi, kita berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita berjanji bahawasanya kita akan taat setia kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Bila mana masuk alam rahim, kita dilupakan benda itu. Dan daripada alam rahim tadi, Allah Taala campakkan manusia ini ke alam dunia. Bagaimana alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri meletakkan manusia ini sebagai pemakmur. Orang yang mana memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kan, kita dilantik sebagai menjadi khalifah. Bila sebut khalifah ini, pemimpin. Bila sebut pemimpin tadi, kita jangan merujuk pemimpin itu hanya sekadar pemimpin negara. Tak semestinya. Bagaimana disebutkan lagi oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, ditafsirkan mengenai perkataan khalifah di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul. Dia kata pengertian mengenai khalifah tadi ialah bermula daripada diri kita sendiri dulu. Kita menjadi pemimpin bagi diri kita. Bila disebutkan pemimpin bagi diri kita, kita kena usaha sendiri untuk bimbing diri kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Quran,
wa hadainahun najdain disebutkan di dalam surah At-Takwir. Disebutkan bagaimana dua keadaan. Wa hadainahun najdain, dua keadaan yang mana yang pertama jalan hak Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua jalan iaitu jalan syaitan. Mana satu kita nak pilih? Allah Taala bagi kepada kita dua pilihan. Wa hadainahun najdain. Dihamparkan dua pilihan. Maka dua pilihan tadi kita buat di atas muka bumi tadi. Kita buat di alam dunia, yang mana alam dunia ini begitu-begitu singkat, teramat-amat singkat, namun ia sangat bermakna untuk hari yang seterusnya. Kan? Memang singkat waktu kita duduk di atas muka bumi ini, tetapi amat bermakna untuk hari-hari seterusnya. Iaitu apa pula hari seterusnya? Iaitu hari di mana kita dilemparkan pula ke dalam alam mahsyar. Bila disebutkan alam mahsyar ni, iaitu satu alam yang mana manusia pada hari ini kurang meyakini. Dia seolah-olah dia memikirkan, aku tak pastilah, betul tak alam mahsyar ni wujud? Betul tak? Wujud. Tetapi sebelum pergi ke alam mahsyar tadi, Allah Ta'ala laluikan dulu kita, iaitu di dalam alam kubur. Selepas alam dunia tadi, Allah Ta'ala campak kita ke dalam alam kubur, yang mana sebelum kita menginjakkan kaki ke alam mahsyar. Alam kubur bagaimana? Iaitu satu tempat yang mana kita diberikan hukuman kecil dulu. Sama ada hukuman yang kecil dimaksudkan di sini, iaitu hukuman yang mana menjadi sementara sebelum dia campakkan kita bagi orang yang berdosa ke alam neraka. Bagaimana satu proses yang pertama berlaku, iaitu hukuman bagi orang-orang yang mana dia ni buat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penentu bagi dia selamat di alam kubur tadi, apa dia? Disebutkan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu kepada perkara kebaikan. Ni adalah perkara-perkara yang mana secara umum, perkara kebaikan ni dia disebutkan khairat, iaitu perkara yang umum. Yang khususnya apa dia? Iaitu sama ada solat kita, zakat kita, puasa kita, solat sunat kita. Inilah benda-benda yang menyelamatkan kita di dalam kubur. Sehingga kan disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri, iaitu qiraatul Quran. Antaranya yang menyelamatkan kita daripada azab kubur yang pedih. Bila mana kita dicampakkan ke dalam alam kubur tadi, bagaimana Imam Tirmizi menyatakan sendiri, alam kubur ini diambilkan satu dunia tadi, ibarat tidak ada matahari pada waktu itu. Diambil waktu itu yang mana kegelapan tadi digabungkan pula dengan iaitu suasana di dalam alam gur. Digabungkan. Lalu diambil lagi pula suasana yang mana kita duduk di dalam satu rumah yang tidak ada api, tidak ada pelita. Imam Tirmizi kata, apa yang nak diceritakan di sini iaitu kegelapan di alam kubur tadi tidak setanding dengan ni. Alam kubur tadi melebihi apa yang digabung-gabungkan tadi. Maknanya alam kubur ni terlalu gelap, terlalu dahsyat, terlalu hebat. Allah Ta'ala gambarkan kepada manusia. Bukan sesuatu alam yang mana alam yang dianggap sebagai remeh. Kalau kita tengok sendiri, pada hari ini orang sendiri, manusia, orang Islam sendiri tidak meyakini akan alam kubur. Sehingga kan timbul isu yang memain-mainkan mengenai kubur. Dia kata alam kubur ni tidak ada apa pun, boleh bawa duit, boleh hidup dalam kubur. Saya sendiri pun melalui dulunya ketika mana saya duduk di Filipina, di sebelah Sabah sana, saya duduk dengan golongan-golongan Kristian. Saya duduk bersama dengan diorang sendiri, saya lalui benda tu. Kan bagaimana kita sendiri berfahaman, aku rasa macam aku ni meyakini apa yang diorang kata. Sehingga kan kalau kita tengok bagaimana emas ditinggalkan di kubur, dia itu diceritakan oleh pahaman-pahaman Tainismnya, pahaman-pahaman yang mana etnismnya. Diorang menganggap bahawa benda ni perkara-perkara yang orang kata hanya remeh sahaja. Maka di sini kita perlu meyakini kewujudan alam kubur tadi. Bagaimana daripada alam kubur tadi kita dibawa pula ke alam mahsyar. Alam mahsyar ni lah alam yang mana terlalu panjang kisah dia. Terlalu panjang peristiwa yang berlaku di alam mahsyar. Bagaimana kita selepas kita ditiupkan sangkakala, iaitu kiamat berlaku. Daripada kiamat tadi kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibnu Abbas? Ibnu Abbas meriwayatkan, dia kata, sesungguhnya
hanya saja manusia yang akan dibangkitkan pertama sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana selepas kiamat berlaku. Lalu apa yang nak diceritakan di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia perintahkan Jibril alaihi salam dan Israfil dan seekor buraq. Seekor buraq bersama dengan dua malaikat tadi pergi, iaitu untuk pengurusan bagi melalui alam mahsyar. Bagaimana Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Israfil, dia kata, Israfil, sekarang ni pergi tiup sangkakala. Pergi tiup sangkakala, iaitu apa dia? Bongkarkan kubur-kubur tadi setelah kiamat. Maka dibongkar kubur tadi. Tetapi kubur yang pertama dibongkarkan iaitu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum Israfil tiup sangkakala tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, pergi cari kubur. Pergi cari tanah yang mana tanah tadi menanamkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu Jibril tadi pergilah tanya kepada bumi, wahai bumi, di manakah tanah perkuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bumi tadi menjawab, aku tak tahu ya Rasulullah. Aku tak tahu. Sebabnya apa dia? Sebab kiamat dah berlaku, maka bumi tadi dihancurkan. Apa yang berlaku pula selepas tu? Itu bukannya berlaku di bumi, tetapi itulah alam mahsyar. Bumi sendiri tak tahu apa, di mana kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana tanah yang menimbuskan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya bumi tadi dia hilang hak atas pemilikan tanah tadi, yang menyebabkan dia tak tahu benda tu. Benda ni fahaman yang cukup panjang kalau kita nak bincangkan. Jadi selepas tu, bagaimana Jibril alaihissalam pun jumpalah perkuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Israfil meniupkan sangkakala tadi, lalu Rasulullah pun keluar. Rasulullah keluar daripada kubur tadi, Rasulullah perhatikan kiri kanan depan belakang, Rasulullah perhatikan. Rasulullah melihat iaitu bagaimana tidak ada bangunan, tidak ada pokok, tidak ada tanaman, tidak ada haiwan, tidak ada manusia. Yang mana Rasulullah melihat semuanya hancur, semuanya habis ranah. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, apakah yang berlaku di hadapanku ini? Lalu Jibril menjawab, ya Rasulullah, inilah kiamat. Selepas mana itu, buraq tadi yang bersama dengan Jibril alaihissalam, buraq ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa Rasulullah SAW ni pergi ke syurga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buraq tadi, ketika mana buraq tadi nak angkat Rasulullah SAW naik ke atas dia, buraq tadi takut. Sehingga kan Jibril bertanya kepada buraq, wahai buraq, kenapa engkau bersedih wahai buraq? Adakah engkau malu kepada Nabi Muhammad SAW? Buraq tadi mengangguk. Seekor binatang mengangguk di hadapan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku malu untuk engkau tunggang ke atas badanku ini. Buraq tadi malu kerana apa? Dia merasakan diri dia ini bersalah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mohon kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, sebelum engkau menaiki di atas badanku ini, aku memohon kepadamu supaya engkau memberikan aku syafaat. Seekor buraq minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Apatah lagi manusia pada hari ini melupakan Rasulullah terus. Lupa terus Rasulullah SAW. Hak Rasulullah SAW pun dilupakan. Apatah lagi hak Allah SWT. Kan? Bagaimana manusia pada hari ini dilupa. Sedangkan peristiwa ini menunjukkan bahawasanya tamparan bagi manusia yang diberikan akal di atas muka bumi ini untuk mengerjakan hak Allah SWT dan hak Rasulullah SAW. Selepas mana itu buraq tadi menangis-nangis merayu. Lalu Rasulullah SAW pun menerima apa yang buraq tadi hendakkan. Maka naiklah Rasulullah SAW pergi ke iaitu satu alam yang mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyakan, wahai Rasulullah, di mana umatmu? Lalu Rasulullah pun berpaling kepada Jibril dan Israfil.
Dia tengok Jibril ni menangis. Dia tengok Jibril menangis. Wahai Jibril, di mana umatku? Lalu Jibril menjawab, ada umatmu ya Rasulullah, ada. Di manakah mereka? Rasulullah tanya. Sebab apa? Ketika itu Rasulullah lihat Nabi Isa dengan umat dia, Nabi Ibrahim dengan umat dia, Nabi-Nabi lain dengan umat dia, semua dah ada sampai. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW tak sampai-sampai lagi. Lalu Jibril pun kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka ada tetapi mereka lambat. Mereka lambat sedikit ya Rasulullah. Rasulullah SAW menangis menunggukan umat dia. Lalu bila mana sampai umat Nabi Muhammad SAW tadi, ialah umat Nabi Muhammad SAW, siapa dia? Kita. Kita yang ada pada hari ini duduk di atas muka bumi. Ketika mana umat Nabi Muhammad SAW sampai, dilihatkan iaitu ada yang muka dia bernanah, ada yang muka dia umpama binatang, ada yang muka dia umpama macam-macam jenis ada. Ada yang beriman dan ada yang kufur, ada yang taat kepada Allah SWT dan ada juga yang mana dia ingkar kepada Allah SWT. Dilihatkan wajah-wajah mereka ini. Lalu Rasulullah SAW ditanyakan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu gembira? Gembira, Rasulullah gembira tengok umat dia. Sedangkan umat dia tadi ada yang wajah-wajah mereka ini berdosa. Rasulullah pun menyatakan, sesungguhnya itulah umatku. Rasulullah SAW amat menyayangi kita umat dia, sehinggakan pada ketika itu Rasulullah tak kisah. Rasulullah tidak ambil berat dulu soal dosa pahala pada ketika itu. Maknanya Rasulullah nak biar umat dia ada dulu di hadapan dia. Dia nak gembira, dia tengok umat dia dulu. Selepas tu barulah datang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Rasulullah SAW, iaitu yang mana pada hari ini aku akan hitungkan mereka ini. Yang mana beriman, aku akan tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Orang yang mana berdosa, aku akan tempatkan mereka ini di kalangan orang yang ingkar dan tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah barulah Rasulullah SAW menyatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku terima apa yang hak Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tadi. Sesungguhnya syafaat aku ini aku akan hamparkan kepada orang yang mana memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya pada hari ini kita dunia akhir zaman, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Inilah antara bukti yang mana Rasulullah menyayangi kita. Pada ketika mana alam mahsyar, jelas orang yang berdosa ke orang yang tak berdosa, Rasulullah terima dahulu. Sebab dia nak tengok dulu umat dia, dia gembira tengok umat dia. Dia gembira. Tetapi pada hari ini kita manusia, Rasulullah SAW ni menyayangi kita, kan? Sehingga Rasulullah minta dengan Allah SWT, kalau boleh bawa masuk semua umat dia masuk ke dalam syurga. Nak bawa masuk semua umat dia. Tapi Allah itu maha adil. Dan Rasulullah SAW itu hanya sebagai Rasul dan Nabi kepada Allah SWT. Dia tidak ada hak untuk bagaimana menimbangi keadaan itu. Maka di sini ditempatkanlah orang-orang yang mana ingkar kepada Allah SWT ke dalam neraka. Sehinggakan malaikat Malik, kan, malaikat yang menjaga, iaitu menjaga neraka, sendiri dia menyatakan, aku ni nak terima umat Nabi Muhammad SAW, aku akan tanya dulu Rasulullah. Dia tanya dulu Rasulullah, tak nak bagi syafaat ke dulu kepada orang yang masuk ke dalam neraka ni. Sampai tahap tu malaikat sendiri pun dia menyayangi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW ni adalah antara Nabi dan Rasul yang paling agung sekali. Dia berbeza dengan Nabi lain. Bukan Nabi lain jahat, tak. Baik semuanya mulia. Tetapi sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana malaikat Malik sendiri pun panggil Rasulullah dulu sebelum nak memasukkan umat-umat dia ke dalam neraka. Sampai itu tahap dia pada alam mahsyar. Dan Allah Ta'ala menyedarkan kita manusia pada hari ini. Belum terlambat bagi kita manusia untuk berubah. Belum terlambat. Yang penting pada hari ini, kalau kita tengok pengalaman saya sendiri, dalam kawan-kawan saya sendiri yang hampir dimurtadkan, ada kawan-kawan saya sendiri yang mana mereka ini hampir hilang arah tujuan.
kawan saya sendiri pun ada yang hendak berubah daripada Kristian, daripada Cina, daripada India nak masuk Islam. Kan? Macam saya pernah ceritakan dahulu, ketika mana hendak berubah ni, masuk dalam masjid, kita syuk dalam kepala kita, kita kata, oh, Tok Imam, kalau kita nak masuk Islam mesti kita jumpa Tok Imam. Kalau kita nak masuk Kristian mesti kita jumpa Padri. Satu tempat yang mana kita tahu ada sumber rujukan dia. Jadi kita syuk dalam otak kita, oh, ada Tok Imam. Bayangkan, bila mana kita masuk dalam masjid, orang yang mana hendak peluk Islam masuk dalam masjid, tiba-tiba pakai seluar pendek, lepas tu Tok Imam kata, ni confirm neraka ni. Nak kata apa kita pada hari ni? Sedangkan kita tak tahu apa niat dalam hati seseorang itu. Yang pentingnya pada hari ini iaitu perlunya perubahan kepada as-salah, iaitu apa yang berlaku asal-usul dahulunya. Kita perlu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah apa pun jua rintangan yang datang kepada kita, halangan yang mana kita hendak berubah, yang penting dalam niat, dalam hati kita ini, niat kita i'tiqad, kita kesungguhan kita hendak berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita kahwin, contoh, kita kena cek dalam diri kita. Kita kahwin kerana cinta ke kita kahwin kerana Allah SWT? Ni dipersoalkan dalam konsep tasawuf sendiri. Ditanyakan seorang anak murid kepada iaitu Abu Azhari Al-Falambani dalam konsep iaitu Atiyar Rahman, di dalam pembincangan mengenai kitab Atiyar Rahman bab ketuhanan. Nak letakkan bahawa hati kita ni bukannya senang nak letak Allah SWT dalam hati kita. Kadang-kadang kita cari rezeki, kita kata ni untuk keluarga aku, nafkah tadi untuk keluarga aku. Memang betul, tetapi kita nak meletakkan hak Allah SWT dalam hati, memang terlalu sukar. Memang terlalu payah untuk kita letakkan di dalam hati kita ini, iaitu Allah SWT semata-mata. Memang perkara yang sukar. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita kata, okey, aku nak pergi ke sana. Memang betul, tetapi aku bawa kereta tadi, aku niat ibadat ke tak? Sedangkan kita nak pergi ke masjid, tak? Kita nak pergi ke masjid ke, yang pentingnya niat kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak salah kita kata aku nak pergi ke masjid, tu dari segi lafaz kita, tapi dari segi hati dalam mind kita, tak? Jadi yang terakhirnya, pesanan daripada diri saya sendiri untuk diri saya dan kepada semua jemaah. Kalau kita merasakan diri kita hendak berubah, kita pasangkan niat, sebenar-benar niat, iaitu kita nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum terlambat. Ada orang dia berubah, bukannya dia berubah sekali. Ada orang dia berubah ni, dia masuk Islam ataupun dia kembali kepada hidayah Allah SWT, bukannya dia terus pakai jubah, bukannya dia terus pakai kopiah, bukannya dia terus pergi haji, tak. Ada orang dia berubah, iaitu dia ni nak solat dahulu. Dia kena sikit-sikit. Kita nak tarik orang masuk Islam pun kita tak boleh kita menghukum dia. Engkau ni neraka, engkau ni tak boleh gini, tak boleh. Tak boleh kita buat cara macam tu. Iaitu kita kena ada bil hikmah, iaitu kebijaksanaan kita dalam kita nak menarik orang. Perkara inilah yang kadang-kadang kita menjadi, orang kata, suatu benda yang kita terlupa. Sehingga kan menyebabkan orang bukan makin dekat kepada kita, tetapi makin jauh daripada kita. Maka kalau hendak berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasangkan itu. Dan sebab hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, Ibn Taymiyah pesan kepada kita semua, iaitu manusia ini bukan diukur atas serbannya, bukan diukur atas jubahnya, bukan diukur di atas pakaiannya yang menutup aurat, tetapi apa yang diukur sebenar-benarnya adalah dalaman hati dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati orang tu baik tadi, maka pastinya dia akan tutup aurat. Sebab ada orang yang dia tutup aurat tetapi dalamannya belum sempurna, belum baik. Ada orang dahi dia hitam dan buku lali dia hitam, kuat sujud kan, kuat sembahyang, tetapi kalau dalaman hati dia hitam juga, tu tak kena. Dia dahi hitam, kaki hitam, hati kena pusing. Bukannya hati itu hitam. Maknanya solat tadi pun
pastinya kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Pernah berlaku kepada seorang ulama, dia kata apa? Ini yang terakhirnya, iaitu ulama ni kata pernah terjadi kepada seorang ulama, dia masuk ke dalam masjid. Dia masuk ke dalam masjid, dia solat. Ketika mana dia solat, dia seorang je. Dia seorang masuk dalam masjid ketika tu. Jadi ketika mana dia solat, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki masuk dalam masjid. Dia dengar bunyi tapak kaki, terus dia panjangkan bacaan dia. Dia kata apa? Oh, ada orang datang ni, aku kena panjangkan bacaan aku. Dia nak tunjuk, dia nak menunjuk kepada orang tadi. Tiba-tiba ketika mana dia solat, dia baca panjang dalam keadaan yang cukup-cukup merdu. Tiba-tiba selesai sahaja solat, dia tengok belakang dia rupa-rupanya anjing. Inilah antara perkara yang mana melibatkan hati. Pernah berlaku di Syria, pernah berlaku di Yaman, pernah berlaku peristiwa ini. Dan bagaimana Abu Kamal Hafizullah menceritakan mengenai ini. Bayangkan, melibatkan hati, tak mustahil Allah Ta'ala nak tunjuk. Akibat hati yang rosak tadi, Allah Ta'ala nak bayar cash, tak mustahil. Tak mustahil bagi kita. Jadi dengan ini saya menyuruh kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena sedar asal-usul kita daripada setitis air mani yang cukup-cukup keji asal-usul kehidupan kita. Cukup-cukup keji. Tetapi jauh manakah kita nak sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena fikir benda tu. Dan dahlah dijadikan daripada air mani, dikeluarkan air mani tadi daripada iaitu kemaluan seorang ayah. Ditambah pula kehinaan kita tu, nak suruh kita sedar, tetapi manusia tak sedar lagi. Lalu Allah Ta'ala masukkan air mani tadi ke dalam rahim seorang ibu. Hina tak lagi? Hina lagi. Tetapi masih lagi manusia tak sedar akan asal-usul kehidupan ini. Maka dengan ini, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Jadi sekadar itu sahaja dahulu. Saya mohon maaf kalau ada salah silap daripada diri saya sendiri. Segala apa yang datang ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.